Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menjawab dua lagi soalan dari kertas 2 bahagian A. Ini adalah soalan dari tingkatan 4, bab 4 iaitu pengeluaran. Soalan pertama adalah berkaitan dengan tajuk firma, pengeluaran, input dan jangka masa pengeluaran. Soalan 1A, rajah di bawah berkaitan dengan satu unit ekonomi. Okey, gambar yang diberi ialah kedai perabot Zafar Ali Enterprise. Soalannya ialah jelaskan unit ekonomi tersebut. Maka diberi 5 markah. Jawapannya ialah unit ekonomi ini ialah firma. Firma merupakan unit ekonomi yang produktif, sama ada organisasi atau unit pengeluaran yang merancang dan menggabungkan faktor pengeluaran yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan atau output. Firma bertanggungjawab membayar ganjaran dalam bentuk upah wang kepada buruh, sewa kepada tanah dan faedah kepada modal. Objektif lain firma ialah mencapai keuntungan yang maksimum. Soalan 1B. Maklumat di bawah menunjukkan satu aktiviti dalam ekonomi. Maklumat yang diberi ialah pekerja, tepung, mentega, gula, serbuk penaik, telur, mesin adunan dan diberi gambar sekeping kek di situ. Soalannya ialah, adakah aktiviti tersebut dianggap sebagai pengeluaran dalam konteks ekonomi? Berikan alasan anda. Maka diberi ialah 4 markah. Jawapannya, ya, aktiviti ini dianggap pengeluaran. Pengeluaran ialah suatu proses yang menggabungkan faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan usahawan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Pengeluaran merupakan suatu proses mengubah bentuk input kepada output. Ia melibatkan penambahan nilai pada output untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Soalan 1C. Gambar di bawah menunjukkan input yang digunakan dalam pembuatan pakaian wanita. Gambar 1, kain. Gambar 2, mesin jahit. Soalannya ialah, apakah jenis input dalam gambar 1 dan gambar 2? Maka diberi 2 markah. Soalan yang kedua, bezakan input pengeluaran dalam gambar 1 dan gambar 2. Maka diberi 4 markah. Jawapan untuk 1C1. Gambar 1 iaitu kain ialah input berubah. Manakala gambar 2 iaitu mesin jahit adalah input tetap. Soalan 1C2 tadi adalah mengenai perbezaan. Jadi kita tulis input berubah iaitu gambar 1. Jumlah kuantitinya berubah secara langsung dengan tingkat output. Manakala untuk gambar 2 iaitu input tetap, jumlah kuantitinya tetap pada setiap tingkat output. Perbezaan yang kedua, input berubah mudah diubah dalam jangka masa yang singkat. Manakala untuk input tetap, sukar diubah dan memerlukan suatu jangka masa yang panjang. Perbezaan yang ketiga, input berubah tidak wujud apabila tingkat output adalah sifar. Manakala input tetap wujud walaupun tingkat output adalah sifar. Perbezaan seterusnya, input berubah wujud dalam pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang. Manakala input tetap hanya wujud dalam pengeluaran jangka pendek. Soalan 1D.
Jelaskan perbezaan antara pengeluaran jangka masa pendek dan pengeluaran jangka masa panjang. Markah diberi ialah 5 markah. Perbezaan yang pertama, pengeluaran jangka masa pendek melibatkan input berubah dan sekurang-kurangnya wujud satu input tetap dalam proses pengeluaran. Manakala pengeluaran jangka masa panjang, semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran adalah input berubah. Perbezaan yang kedua, pengeluaran jangka masa pendek, tingkah output dapat diubah dengan mengubah kuantiti input berubah. Manakala untuk pengeluaran jangka masa panjang, pengeluar boleh mengubah tingkah output dan keupayaan pengeluaran dengan mengubah semua input yang digunakan. Perbezaan yang ketiga, pengeluaran jangka masa pendek, kuantiti input tetap tidak boleh ditambah atau dikurangkan walaupun tingkat output berubah. Manakala untuk pengeluaran jangka masa panjang, tidak wujud input tetap kerana firma mempunyai masa yang mencukupi untuk mengubah semua input tetap. Perbezaan yang terakhir, untuk pengeluaran jangka masa pendek, jumlah kuantiti output yang mampu dikeluarkan adalah terhad kerana hanya input berubah boleh ditambah. Manakala untuk pengeluaran jangka masa panjang pula, jumlah kuantiti output boleh bertambah dengan banyak kerana semua input tetap boleh diubah. Kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini adalah berkenaan dengan fungsi pengeluaran jangka pendek, kos pengeluaran dan pengiraan kos pengeluaran. Soalan 2A. Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran sebuah firma. Diberi maklumat tentang input tetap, input berubah dan jumlah keluaran. Soalannya ialah, apakah jenis jangka masa pengeluaran firma ini? Berikan alasan anda. Markah diberi ialah 2 markah. Kita lihat di dalam jadual terdapatnya input tetap. Kita telah belajar bahawa hanya di dalam jangka masa pendek sahaja adanya input tetap. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah pengeluaran jangka masa pendek. Untuk alasannya, kita boleh tulis dalam jangka masa pendek terdapat sekurang-kurangnya satu input tetap. Tingkat output dapat diubah dengan mengubah penggunaan input berubah ke atas input tetap. Ceraian kedua, soalannya ialah hitungkan keluaran marginal pada setiap tingkat input berubah. Markah diberi ialah 3 markah. Kita perlu menggunakan formula untuk menjawab soalan ini. Formulanya ialah keluaran marginal sama dengan perubahan dalam jumlah keluaran dibahagikan dengan perubahan dalam input berubah. Sekarang kita lihat cara untuk mengira keluaran marginal. Untuk input berubah yang kedua, mula-mula kita tolakkan 20 tolak kosong iaitu jumlah keluaran dibahagikan dengan input berubah 2 tolak kosong. Jawapannya ialah 10. Untuk input berubah yang keempat, kita tolakkan 110 dengan 20 dibahagikan dengan 4 tolak 2. Jawapannya ialah 45. Untuk input berubah yang keenam, kita tolakkan 230 dengan 110 dibahagikan dengan 6 tolak 4. Jawapannya ialah 60 dan seterusnya. Soalan ceraian ketiga. Jelaskan hubungan antara jumlah keluaran dengan keluaran marginal. Markah diberi ialah 3 markah. Untuk
Untuk jawapan pertama, kita boleh tulis apabila jumlah keluaran meningkat, keluaran marginal semakin meningkat dan kemudian menurun. Jawapan seterusnya, keluaran marginal mencapai nilai kosong pada input berubah ke 17 apabila jumlah keluaran mencapai nilai maksimum 542 unit. Keluaran marginal bernilai negatif pada input berubah ke 19 apabila jumlah keluaran mulai menurun menjadi 532 unit. Soalan 2B. Terangkan secara ringkas perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, kos purata. Markahnya ialah 2 markah. Dan yang kedua, kos marginal. Markahnya 3 markah. Jawapan yang pertama, kos purata ialah kos seunit pengeluaran yang dihasilkan oleh firma. Ia diperoleh dengan membahagikan jumlah kos dengan jumlah keluaran firma. Formula untuk mengira kos purata. Kos purata sama dengan jumlah kos bahagi dengan jumlah keluaran. Apabila tingkat pengeluaran meningkat, kos purata semakin menurun, mencapai minimum dan kemudian meningkat semula. Jawapan 2B2. Kos marginal ialah perubahan dalam jumlah kos pesan daripada perubahan dalam seunit tingkat keluaran. Formula untuk mengira kos marginal. Kos marginal sama dengan perubahan dalam jumlah kos dibahagi dengan perubahan dalam jumlah keluaran. Dalam jangka masa pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersamaan dengan perubahan dalam kos berubah pada setiap perubahan tingkat keluaran, kerana kos tetap adalah mala di sepanjang proses pengeluaran. Untuk mengira kos marginal, kita boleh juga gunakan formula ini, iaitu kos marginal sama dengan perubahan dalam kos berubah dibahagikan dengan perubahan dalam jumlah keluaran. Apabila tingkat keluaran meningkat, kos marginal akan menurun pada permulaan pengeluaran sehingga mencapai nilai minimumnya dan kemudian meningkat semula. Soalan 2C. Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran syarikat Hapseng. Jumlah keluaran 0 unit, jumlah kos adalah 180. Jumlah keluaran 2 unit, jumlah kos 280. Jumlah keluaran 3 unit, jumlah kos 340. Jumlah keluaran 4 unit, jumlah kos 400. Dan yang terakhir, jumlah keluaran 6 unit, jumlah kos ialah 520. Soalannya, berdasarkan jadual di atas, hitungkan nilai yang berikut. Yang pertama, kos tetap bagi pengeluaran syarikat Hapseng. Yang kedua, kos berubah bagi keluaran keempat. Yang ketiga, kos purata untuk 3 unit keluaran. Dan yang keempat, kos marginal bagi keluaran keenam. Untuk soalan yang pertama, jawapannya ialah kos tetap sama dengan 180. Kerana pada tingkat output sifar, jumlah kos adalah sama dengan jumlah kos tetap. Untuk ceraian kedua, kos berubah keluaran keempat sama dengan jumlah kos tolak kos tetap. Sama dengan 400 tolak 180. Jawapannya ialah RM220. Untuk ceraian ketiga, kos purata untuk 3 unit keluaran sama dengan jumlah kos dibahagikan dengan jumlah keluaran. Sama dengan RM340 dibahagikan dengan 3 unit. Jawapannya ialah RM113.30. Untuk ceraian keempat,
Kos marginal bagi keluaran ke-6 sama dengan perubahan dalam jumlah kos bahagi dengan perubahan dalam jumlah keluaran. Sama dengan 520 tolak dengan 400 dibahagi dengan 6 tolak dengan 4. Jawapannya ialah RM60. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton.